Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'd. Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid Sultan Abdul Halim, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Tujuan kita belajar supaya kita tak silap. Kenapa mereka yang solat belajar? Supaya solat mereka sah. Bagi mereka yang nak solat jamak, nak solat qasar, kena belajar dulu baru boleh buat. Kalau tak belajar, buat biasanya silap. Seorang yang belajar kedoktoran, sebelum dia betul-betul boleh bekerja sebagai doktor, dia ada latihan. Bahkan dia kena masuk dalam industri. Dan dia juga diminta cuba bagi keputusan kepada pesakit-pesakit yang mengadu sakit di hadapan doktor-doktor pakar. Semua tu tujuannya supaya tak berlaku silap. Berkaitan harta pusaka, saya nak bagi kembang sikit tajuk malam ni. Harta pusaka dia tak faraid ikut harga masa beli. Dia ikut harga masa nak jual. Kalau ayah kita meninggal, ada tinggal kereta, masa beli 80,000. Masa ayah mati tinggal 20,000. Faraid atas nilai 20,000, bukan 80,000. Contohnya, samalah juga dulu pernah dengar ada rumah murah 25,000 lah, ada lagi ada rumah 25,000. Tak ada lah. Rumah yang 25,000 dulu, lah barangkali kalau kita nak jual, boleh jadi 200,000. Harga naik, harga rumah naik. Dan bulan 7 ni saya ada rasa benda naik. Biasanya saya pergi kerja, kalau isteri tak bagi bekal, saya lemak. Biasanya sebungkus lah. Kadang-kadang 2 bungkus. Saya bagi RM2. Dia minta lagi 4 kupang. Saya kata, naik 2 kupang ke? Tak, bukan saya tak setuju. Tak apa, cuma nak tahu harga naik ke. Nampak tak? Tahun lepas, atau bulan 5 hari tu, RM1. Lah RM1 2 kupang. Naik 2 kupang. Sama juga, tanah pusaka yang ayah mati, lambat faraid, akhirnya tanah tu kerajaan buat jalan. Automatik, harga tanah naik ke turun? Harga naik ke turun? Contoh taman ni. Dulu bukan ada rumah, barangkali hutang getah apa. Siapa tahu kawasan ni dulu ada apa. Bila buat jalan raya, buat hospital, buat sekolah, harga tanah dia naik. Maka faraid yang dibuat mengikut harga baru, bukan ikut harga lama. Ini nak bagi faham ni, kadang-kadang kita buat dosa. Demikian juga faraid bila kita bahagi, bukan ikut keluasan tanah, dia ikut nilai tanah. Maka kalau tanah ayah kita duduk dekat Memali tu, duduk dekat Uwing tu, mahal ke murah? Siapa nak buat dusun, beli tanah sana murah. Jangan pergi beli tanah perindustrian, dia kena beli tanah pertanian. Maka tanah yang duduk di tempat harga dia murah, kalau faraid, dia dapat luas. Tanah perindustrian atau tanah tepi-tepi jalan, harga dia mahal. Apabila adik-beradik tak faham,
maka abang, adik, kakak kerap kali kena tipu. Abang yang sulung kadang-kadang dia faraid, dia tak abang bahagi ikut keluasan. Kita dapat sama banyak. Perbuatan di sini boleh jadi haram. Kerana apa? Dua relung. Tengah pekan Sungai Petani sama tak dengan dua relung kat Padang Serai? Tak sama. Hutan getah dengan tanah yang ditanam dengan musang king. Harga mahal ke harga murah? Harga dia tentu dia naik. Jadi bila kita tak cerdik, kerap kali kita menjadi mangsa. Mangsa apa dia? Abang kata, abang bagi tanah sama banyak. Tak ada beza. Nak dosa sebab apa? Dosa sebab tanah abang, tanah mahal. Tanah kami, tanah murah. Kena bagi ikut nilai, bukan ikut keluasan. Tetapi tanah kalau tempat letak dia di satu tempat yang sama, sama-sama tepi jalan, harga tanah itu sama. Bila sama, bahagi ikut keluasan. Kalau harga tak sama, bahagi ikut nilai. Yang ni kita kena bagi faham molek, baru kita tak kena tipu. Bila kita belajar, kita reti, kita akan faham. Ada benda yang boleh faraid, tetapi undang-undang kata tak boleh letak dua nama. Tuan-tuan jumpa tak? Jumpa tak? Benda yang boleh faraid, tapi tak boleh letak dua nama. Jadi kita nak kena buat sesuatu tak? Contoh undang-undang tanah negara kita ni. Tuan-tuan setuju tak? Kadang-kadang tanah tak letak lebih pada satu nama. Setuju tak? Tanah kalau tak ada had, rupa nama pun boleh. Ada faedah tak? Tanah banyak nama. Nak boleh buat apa? Boleh letak gazebo seorang sebiji. Tahu gazebo? Boleh letak gazebo seorang sebiji nak buat apa? Alangkah baiknya sekiranya tanah-tanah itu kita nilai harga berapa kalau nak jual, kita faraid atas nilai. Supaya tanah itu masih ada kenangan, pilih adik-beradik yang mampu bayar. Kamu ambil tanah pusaka ayah, kamu bayar kepada kami. Kita boleh bincanglah harga kurang 10,000 ke, kurang 20,000 ke, macam tu. Sebaliknya tanah kalau dijual kepada orang luar, nak dapat balik memang bayar. Tanah kalau jual ke adik-beradik, boleh minta balik tak? Bila minta balik, dijual, dibeli ikut harga semasa, bukan ikut harga lama. Itu tujuan kita belajar ni, kita nak bagi jelas, jangan kita buat silap dalam proses pembahagian harta pusaka. Pagi tadi, walaupun pagi dah pukul 11 begitu dah, orang telefon daripada Ian. Ian ada pejabat tanah dan saya memang orang sana pun. Baik. Seorang telefon, dia ni sebenarnya, pernah dengar tak? Abang ipar. Tanah pak mentua. Abang ipar ni mengaji sikit, nampak gaya dia pandai cakap. Hak pandai cakap tu, hello saya. Dia kata, Ustaz, kenapa tanah pusaka bila nak faraid ada satu nama je? Saya kata, cuba tengok Ustaz, tanah tu nama siapa? Tanah nama adik ipar saya. Yang boleh faraid, tanah nama pak mentua kamu. Pak mentua kamu mati, boleh faraid. Kamu tak dapat, kamu menantu. Yang akan dapat isteri kamu, abang, adik, kakak, isteri kamu. Cuba cek Ustaz, tanah nama siapa? Bila dia cek, dia kata, tanah nama adik ipar. Adik ipar tu anak pak mentua. Kenapa dia dapat seorang? Saya kata, tak boleh faraid sebab tanah tu bukan nama orang mati. Faraid kena nama orang mati.
Soalan, kenapa adik ipar saya dapat seorang? Yang tu saya tak tahu. Kena tanya adik ipar, macam mana tanah pak mentua dapatkan dia seorang? Pak mentua tu pak mentua abang ipar. Cuba tanya dia. Sama ada dia membeli ke? Atau ayah bagi balik bagi kat dia ke? Atau hebah lah kita panggil. Atau mungkin tipu. Saya tak tahu. Kamu kena tanya dia. Bila tanya dia, ayah buat pindah bilik pada dia. Bukan pusaka. Adik-beradik bantah. Kenapa dapat seorang? Dia kata, bukan isu dapat seorang. Isunya, tanah itu bukan tanah pusaka. Tanah pusaka ni ialah tanah orang yang mati. Sekarang yang mati pak mentua kamu, tanah nama adik ipar, nak farid macam mana? Tak boleh. Clear tu dah. Jadi kita kena faham. Bila kita faham, kita tak bergaduh. Kalau tak faham, kita kata, kenapa tanah ayah kami, anak ada 4 orang, kenapa dapat dekat seorang? Isunya ayah tukar hak milik kepada anak dia. Kadang-kadang kita duk mengaji bukan duit ayah tapi duit abang kita. Abang kita tu berjasa duk bantu kita mengaji. Ayah kenang jasa abang. Maka ayah ubah hak milik kepada anak yang tolong adik-adik mengaji. Tak ada hak. Dan juga kalau ayah dia bagi tanah kepada seorang saja anak dia, yang lain tak dapat, dia tak berdosa. Paling kuat makruh. Kenapa makruh? Kenapa tak dosa? Sebab tanah dia punya, ikut dia nak bagi kat siapa pun. Duit-duit kita nak bagi kat siapa pun ikut kita. Kenapa makruh? Makruh sebab ada orang lain tak dapat. Itu makruh. Kenapa tak dosa? Sebab dia bagi harta dia. Tetapi sekiranya bila dia meninggal, bila faraid ada beberapa orang anak tak dapat, puncanya ayah wasiat, maka abang adik kakak yang tak bagi pada yang berhak, di situ dia berdosa. Jadi benda ni nak bagi faham, kena bagi clear. Hebah ada tak saksi dia? Ada saksi. Nak kena ada saksi minimum 2 orang. Dan kadang-kadang berlaku lah dalam masyarakat kita. Ada, kertas kat saya ada lagi. Ada sana kat Cikgu Nasir. Kita panggil cikgu walaupun dah pencen lah. Okey, baik. Ingat dia tak? Saya saja buat macam tu supaya balik lagi saya tak kena cari kertas lebih tak mana. Kalau lebih sikit saja, kan? Baik, dengar dia tak? Kadang-kadang berlaku ada. Bila ayah mati baru kita tahu ayah kita ada anak lain selain daripada kita. Berlaku tak? Berlaku di Padang Serai. Saya ingat kemarin ada seorang prof, dia masuk bilik saya. Dia biasa masuk sembang. Sembang dengan profesor ni. Bukan sembang merapu. Dia dapat ilmu saja dia bagi. Cuma ilmu yang ada kat dia, ada yang tak ada kat saya. Yang ada kat saya, tak ada kat dia. Saya beritahu, dia minta saya syarah. Saya buat misal, korang dengar dia elok. Saya nak buat cerita. Di Padang Serai, ada seorang hamba Allah, dia adalah bendahari Masjid Padang Serai. Bendahari ni matematik pandai. Pandai. Dia meninggal, pusaka nama dia. Bukan pusaka nama ayah tu nenek dia. Maknanya orang ni orang bagus, layak jadi bendahari. Yang tak bagus apa dia? Saya mati, tanah masih nama ayah saya. Itu tak bagus. Lagi tak bagus, saya mati, tanah nama Tok Wan saya.
Lagi tak bagus, tanah nama moyang. Itu lagi tak bagus. Jadi kawan ni bila dia mati, semua tanah pusaka ayah dia, dah nama adik-beradik dia buat. Dia tanah sekian, abang tanah sekian, adik tanah sekian, kakak tanah sekian, dia buat siap. Jadi bila dia mati, faraid, pusaka atas nama dia saja. Maka saya pun bertanya kepada, dia dah mati, saya tanya isteri dia, Cikgu Fatimah. Cikgu cerita sikit pengalaman suami cikgu. Oh, dia memang macam tu. Dia buat cepat pusaka ayah dia. Tapi ada satu cerita. Hari kematian, mereka dapat tahu ayah mereka ada anak dengan bini lain. Faham tak? Bila ayah mati, ramai orang ziarah kan? Ayah mati. Jadi dia beradik yang 4 orang ni tanya, kamu ni siapa? Dia jawab, yang mati ni ayah saya. Ayah, kami 4 beradiknya. Kamu lagu mana? Yang meninggal ni ayah saya. 4 orang ni kata, Masya Allah, bila tengok rupa, memang muka ayah mereka sama dengan muka yang aku. Muka kedah panggil sebiji. Bila sebiji maknanya anak. Maka abang, biasanya adik lah, dia kata, tak apalah, kami terima, kamu adalah abang kami. Bila ada 2 orang waris berhak dapat pusaka, mengaku bahawa ini abang mereka, faraid, isteri 1/8, baki dapat ke anak 5 orang, bukan anak 4 orang. Puncanya ada 2 orang mengaku. Tadi petang tadi saya singgah basuh kereta. Kedai basuh kereta ni dia selalu suka sembang dengan saya. Suami dia pun baik, isteri dia pun baik. Kalau basuh kereta dengan suami, confirm basuh kereta tak kena bayar. Kalau basuh kereta dengan bini dia, bayar juga tapi murah. Kalau suami, tak kena bayar. Faham tak? Sebab pusaka ayah tuan kedai itu, saya yang kira. Jadi mereka kira saya berjasa lah. Okey. Menantu orang mati ni main jumpa saya, dia kata, Ustaz, ayah Pak Mentua saya, dia menikah pula lepas bini dia mati, anak tak ada. Maka adalah adik-beradik, mak tiri kepada suami saya, pinjam duit mak tiri, mak mentua tiri. Soalan dia, yang mati ni, masa dia sihat, dia kata, hutang apa? Hutang apa? Okey, lagi aku hidup, hampa kena bayar. Bila aku mati, hampa tak kena bayar. Ada tak Melayu kita cakap macam tu? Itu nama dia wasiat tak? Wasiat tak? Wasiat kan? Hutang apa? Lagi aku hidup, aku tuntut. Aku mati, tak kena bayar. Maka perempuan tadi, okey, dia tanya saya, lagu mana hutang tu? Saya jawab kat dia, dengar dia elok. Hutang tu saya nak tahu banyak mana. Nak tahu hutang tu banyak mana. Kenapa perlu tahu? Sebab apa yang ayah tu sebut, dia kata yang mak tu sebut, hutang aku tuntut. Aku mati, hutang aku halal. Saya nak tanya, lagi tak mati berlaku tak? Kena mati dulu, baru berlaku. Nama dia wasiat. Bila wasiat, dia nak kena tengok pula hutang tu banyak mana. Wasiat, halal hutang, hanya dia boleh kira takat 1/3 sahaja. Maknanya kalau yang mati tu orang hutang dengan dia 30,000, dia kata kalau aku mati, hutang kira halal. Jawapannya 10,000 je lah.
Faham tak faham? Mak tiri kepada laki dia atau mak mentua tiri bini dia, tanya. Mak mentua tiri sebut, hutang aku tuntut. Aku mati, aku halal. Dia boleh halal banyak mana? Benda tu wasiat. Dalil wasiat, kalau tak mati dia nak, bila mati dia tak mau. Dia boleh halalkan wasiat dia, boleh jalani hutang apa, tak kena bayar. Tetapi maksimum 1/3 sahaja. Lagi 20,000, jawapan dia kena bagi balik. Jadi masing-masing yang mai tu, kita katakan dia, hutang berapa dengan mak mentua tiri saya? 3,000. Okey, bayar 2,000. 1,000 tak kena bayar. Faham tak tu? Nak ambil yang ni nak bagi tahu sebelum kita tolak, jaga-jaga. Kadang yang mati pun ada hutang saya. Kita ni kadang-kadang ada orang hutang dengan kita. Kita hutang orang saya. Ada tak? Kita hutang dengan orang hutang dengan kita. Contoh, kita hutang dengan bank, orang hutang dengan kita. Bila kita mati, jenazah akan diselenggarakan sampai masuk tanah perkuburan. Ingat, batu nisan tak boleh kita cabut daripada duit pusaka. Tak boleh. Solat jenazah, nak bayar orang semayang jenazah, tak boleh ambil daripada duit pusaka. Habis ambil duit mana? Ambil duit akhirat kematian. Ataupun duit sumbangan orang ramai, tak boleh. Memang tak boleh. Korek liang boleh ambil duit pusaka. Nak kapan boleh ambil duit pusaka. Nigah Sungai Petani balik Taman Raya Jaya boleh ambil duit pusaka. Okey, nak korek-korek boleh, usung boleh, semua boleh. Okey, solat jenazah tak boleh. Faham tak? Samalah juga bila kita buat tahsin, tahlil, ada sedekah tak Dato' Imam? Boleh ada sedekah kan? Jangan ambil duit pusaka. Itu tak termasuk. Hak tu ambil pada mana? Duit ringgit anak isteri si mati. Tapi jangan ambil daripada duit anak yatim. Anak hak kecil, duit dia kita tak boleh ambil. Oh, dia pecah sampai macam tu. Bila mati, tolak segala-gala hutang. Semua bayar. Semua bayar. Bayar-bayar, baki ada RM1. Hak baki berapa ringgit tu, bahagi 3, apa yang si mati pesan masa dia hidup, kata halal, 1/3 saja tak kena bayar. Yang lain semua kena bayar. Dan kena tahu juga, yang berhutang dengan dia tu nak tanya, anak si mati ke bukan anak si mati? Anak si mati, kalau ayah pesan, aku mati, hutang aku halal. Faham tak ni? Aku hidup, aku nak. Nampak tak? Pelik hukum fiqh ni. Anak hutang duit ayah. Ayah kata, hutang hang kena bayar. Aku mati, baru aku halal. Jawapan dia, anak kena bayar. Sebab apa anak kena bayar? Sebab anak tu kalau tak ada wasiat, dia dapat pusaka. Orang yang kalau tak ada wasiat, dia dapat pusaka, maka dia tak boleh terima wasiat. Nampak tak? Benda tu dia cabang dia banyak tak cabang dia? Cabang dia banyak. Jangan buat silap. Cuba tengok retas yang tuan-tuan dapat. Retas tak dapat? Ada kat Cikgu Nasir belakang. Ambil. Yang tak dapat kat saya ada lagi. Ada ambil kat depan. Ya. Okey, terima kasih. Saya nak tanya Cikgu Nasir lah. Duk tentu tak apa. Okey, Cikgu. Kita boleh tak ambil duit akhirat kematian kita? Boleh tak? Kita boleh tak ambil duit akhirat kematian kita? Sebab apa tak boleh? Cabut lari ya? Dia dah mati. Dia main minta duit akhirat kematian dia.
Mana boleh? Maknanya anak abang, harap kematian ni kena kita mati baru dapat. Tak mati tak dapat. Kena mati baru dapat. Maknanya itu bukan pusaka. Duit itulah kalau kita nak perhabis, buat batu nisan, kenduri arwah, boleh lah. Sebab bukan pusaka. Walau bukan pusaka, yang paling berhak adalah yang paling sedih. Siapa paling sedih? Isteri lah paling sedih bagi kat dia. Kalau boleh, bahagi macam faraid, walaupun bukan faraid. Cuma nak jawab, selain syarat kematian, ada yang nama dia pampasan. Ada yang nama dia takaful. Ada yang nama insuran. Yang tu hukum dia berbeza. Berbeza. Kalau ada soalan, saya jawab. Tak ada soalan, saya nak sambung tajuk. Baik, cuba tengok. Kenal dulu. Nampak tak Siti Zakiah? Nampak tak Siti Zakiah? Nampak kan? Siti Zakiah tu, dia adalah si mati. Nampak gaya? Dia mati sebelum suami dia. Betul tak? Betul tak? Dia mati sebelum suami dia. Betul tak betul? Betul tak? Dia mati sebelum suami dia kan? Suami dia nama Abu. Bila suami dia nama Abu, maknanya apa dia? Dia mati tinggal suami, juga tinggal anak laki-laki, juga tinggal anak perempuan. Bila mati tinggal anak lelaki, anak perempuan, cuba tengok pula, si mati ada ayah tak? Si mati ada ayah tak? Ada. Ayah ada, tapi mati dah. Baik, soalan saya tanya balik. Ayah hidup tak masa anak dia mati? Hidup tak? Tidak, tengok. M1, M2, M3. Abu hidup. Bila Abu hidup, maka Abu berhak dapat pusaka. Banyak mana? 1/4 sahaja. 1/4 sahaja. Baik, cuba tengok lagi. Cuba tengok. Imran dengan Imah, dia ada anak. Anak tu dengan Zakiah apa dia? Apa dia? Dengan Zakiah apa dia? Abang, adik, kakak. Abang, adik, kakak tak dapat di sini. Jangan tuan-tuan duk pening pula. Itu tanya mereka, abang, adik, kakak dapat. Ni kenapa tak dapat? Jawapan dia, kena tengok kes. Kes macam mana tengok? Yang mati, ada anak lelaki-lelaki tak? Ada. Ada anak lelaki-lelaki, abang, adik, kakak tak dapat. Hak yang dapat abang adik kakak tu, si mati tidak ada anak lelaki-lelaki. Di sini anak lelaki ada, anak perempuan ada. Abang adik kakak tak dapat. Jaga-jaga. Kalau yang mati ada abang adik kakak, anak tak ada. Abang adik kakak ada 3 jenis. Ada si ibu sebapa, ada sebapa, ada si ibu. Hak jenis mana? Yang ni kena buat siasatan lah. Cuba tengok lagi. Yang mati masa dia meninggal, dia ada anak 4 orang. Syahrun, Kamil, Fakri dan Asma. Mereka ni semua orang merebuk. Tak ada orang merebuk. Pernah pergi merebuk tak? Pernah singgah tak Masjid Al-Busra? Glamour satu Malaysia lah. Masjid yang orang kata kira bagus lah, nak makan pun ada, nak homestay pun ada, katanya nak semayang pun boleh, kedai runcit pun ada. Biasa. Hak ni dia kena tanah luas. Sebab itu masjid-masjid zaman dah ni kubur mereka buat jauh daripada masjid. Jadi kita boleh manfaat banyak. Dulu masjid ada kubur. Sebab apa ada kubur? Sebab kita nak jaga kubur. Bila kubur dekat masjid, orang nak buat ajaran sesat, tak boleh. Nak puja kubur, tak boleh. Korang-korang main masjid, nampak kubur, jadi bagus sikit.
Tapi law ni, law tak macam tu dah. Zaman sekarang, masjid dengan kubur berasingan. Okey, berasingan. Tak ada masalah apa. Jadi bila kita kenal di situ, Abu dapat 1/4, abang adik kakak tak dapat. Bila abang adik kakak dapat? Kalau si mati tidak ada anak laki-laki, baru abang adik kakak dapat. Itu pun, kalau yang mati ada abang adik kakak 3 jenis, yang dapat abang adik kakak yang seibu sebapa sahaja. Yang sebapa tak dapat, yang seibu tak dapat. Macam mana boleh jadi macam tu? Hukum memang macam tu. Faraid ni nak beritahu, kalau soalan yang sama dijawab oleh 2 orang yang berbeza, jawapan tak sama, salah seorang mesti salah. Atau barangkali dua-dua tak betul. Sebab faraid dia tak ada khilaf. Faham tak? Khilaf tak ada. Tapi walaupun tak ada khilaf, kalau negara kita dengan negara luar ada khilaf. Sebab mazhab tak sama. Kan mazhab tak sama. Itu khilaf lah. Malaysia kita semua pakai Syafi'i, maka mazhab kita sama pendapat. Cuba tengok lagi pencerahan dia. Suami dapat suku, anak 4 orang perhabis. Ingat, semasa yang meninggal ni, dia meninggal, saya tanya, dia meninggal bila? Bila dia meninggal, abang kata meninggal kemarin. Saya tak tanya, lepas dia meninggal, dah pula ada orang mati. Saya tak tanya dah. Faham tak? Contohnya, ayah mati kemarin. Reni tanya Abu Zakar. Saya tak tanya. Lepas ayah mati, ada orang mati dah. Saya tak tanya. Tetapi, kalau selepas ayah mati, lambat baru tanya. Kadang-kadang sampai 20 tahun baru tanya. Dia abang, ayah mati tinggal anak 2 orang. Masa tu saya akan korek. Saya tanya, ayah kamu mati, anak dia ada berapa orang? Dia kata ada 2. Saya tanya Asad, ayah kamu menikah berapa kali? Menikah sekali. Mak kamu beranak berapa kali? Saya akan tanya. Sebab dia nampak gaya macam nak bohong tak? Dia kata ayah dia mati tinggal anak ada. Orang tanya, mak kamu beranak berapa kali? Abang. Dia nak jawab apa? Beranak 2 kali ke beranak 4 kali? Abang Asad. Kadang-kadang dia sanggup jawab. Dia kata 2 kali. Maksudnya 2 orang anak tu lah. Saya tanya. Masa ayah kamu mati, berapa orang anak dia hidup? Dia boleh pusing kan? Dia kata, tinggal 2 orang ni sajalah. Baik, saya nak tanya. Masa ayah kamu mati, tinggal mak kamu. Mak kamu ada anak berapa orang ni? Masa mak ayah kamu mati. Abang Asad. Ni kita tekan lama-lama bocor. Dia kata, yalah mati lama ada. Tinggal 2 orang. Ni bohong. Kamu nak bohong saya sebagai pusaka dapat kat kamu 2 beradik. Sebenarnya pusaka dapat juga kepada abang, adik kakak kamu. Turun kepada waris-waris ganti daripada kamu bohong. Kami bukan nak bohong. Bukan nak bohong tapi macam ni orang panggil bohong. Sebab tak abang. Tu hati-hati. Nah. Clear nah, clear. Kena abang. Kena abang. Jangan tak abang. Bahkan kadang-kadang saya cuba korek, saya tanya soalan. Masa ayah mati, anak dia ada berapa orang? Ada 4. Okey. Ni yang kecil ni siapa dia? Adik kami. Kenapa tak senarai? Masa ayah mati dia tak lahir lagi. Kena letak. Kenapa buat macam tu? Kena letak lah. Dia anak ayah kemudian siapa? Tu cara-cara kadang-kadang waris dia tipu. Orang Melayu kita memang suka jenis tu lah. Baik, saya nak tanya, 4 boleh bagi dengan 4? Boleh. 4 tolak 1, 3. 3 tak boleh nak bagi dengan 7. 7 tu main mana? 6 campur 1. 6 tu main mana? 3 darab 2. 1 main mana?
1/1, 4/7, 28. Hasil faraid, nak beritahu yang senjata saya buat ni bukan keputusan mahkamah. Sebab mahkamah dia punya keputusan ringkas. Saya buat ni sebab nak mengajar, kita kena buat bagi terang sikit. Kalau tidak ringkas tak faham. Mahkamah dia buat macam mana? A itu bilangan. B waris nama apa? C hubungan waris dengan si mati. Dia hanya tulis A, B, C, satu lagi F. Yang ni dia tak tulis. Dia akan buat apa dia? Pusaka Zakiyah binti Imran bahagi 28. Okey, suami 7/28, anak lelaki 6, perempuan 3. Itu sajalah. Bawa keputusan itu, faraid, keputusan dah keluar. Tapi belum lagi selesai. Saya nak tanya sikit. Kalau kita ada saman JPJ, kita bayar di mana-mana pun JPJ. Bayar habis. Rekod kita ada lagi tak salah? Habis kan? Bayar dekat bagan. Kesalahan di Sungai Petani. Tak ada apa habis. Habis tak ada apa. Saya pernah pergi ceramah faraid dekat polis Marine. Turun jabatan kona kiri. Ceramah kat polis. Ketua-ketua dia semua ada. Keluar daripada tu, saya tak reti nak cari jalan balik. Saya tak reti masa tu. Duk tekan wis. Tali pinggang tak pakai. Faham tak? Polis tahan. Dia kata, encik, tali pinggang tak pakai. Allah. Keluar balik polis, kena tahan dengan polis. Tak apa. Dia tanya saya pula, lesen mandu ada? Ada? Lagi? Lesen mandu mati dah ni. Mati. Ya Allah. Saya baru tahu kata mati. 2 minggu dah, encik. 2 minggu dah. Dia kata, 2 minggu ni, saya boleh saman 2. Saman tali pinggang, saman lesen memandu. Dia tanya tadi, pergi mana? Pergi ngajak faraid kat polis. Balik polis tu lah tu. Okeylah. Pen dah keluar. Buku saman dah keluar. Mereka pakai print tu. Saya saman hak lesen memandu boleh tak? Boleh tak? Boleh sangat tak? Tali pinggang berapa hati? 300 eh? 300. Terima kasih. Faham tak? Kena saman. Tak apa. Petang tu juga, saya memang bayar kat trafik Sungai Petani. Okey. Nak ceritanya, benda yang berlaku ni, kena siasat tak? Kena siasat. Lahir bila? Mati bila? Kena siasat. Sama juga, sama polis tu. Okey. Kena bayar. Kalau mati, kena bayar juga. Okey. Isu yang saya nak sebut di sini, 7 ke 14 ke apa ke, berubah-ubah, dia tengok kes. Okey, saya nak bagi faham. Apabila kena saman, sana. Okey, kembali pada tajuk. Bila kena saman, kena bayar. Itu clear kan? Clear, kena bayar. Bila kena bayar, nak tunjuk contoh siasatan. Siasatan. Yang polis tu siasat dah. Anak yang dalam perut dapat pusaka. Anak tu hidup. Bila lahir. Kalau anak tu lahir, mati, tak dapat. Kalau lahir, teriak, mati, dapat. Oh, itu semua
hukum fiqh. Baik, nak beritahu yang cerita Balai Polis tadi tu sikit sajalah. Baik. Apabila kes itu bersangkutan dengan harta pusaka mati, berbeza tarikh. Faham tak? Berbeza tahun, berbeza minit, berbeza saat. Itu beberapa contoh tu. Maka bila kita dah faham beberapa contoh, yang ni kita nak bagi faham sini, samalah juga. Mai mana angka 7? Sebab darab dengan 7. Mai mana angka 6? Darab dengan 2. 2 darab dengan 3. Dapat 6. Selesai. Bila dah selesai dah hukum, hukum, cuba tengok sikit. G tu pula, G dia ada H-I-J. Okey. Tadi saya sebut, dah keluar keputusan mahkamah dah. Kata faraid bagi 28. Nama kita ada tak? Ada. Nama macam mana? Abu dapat 7/28. Okey. Saya nak tanya. Hak saman tadi, bila bayar, nama kita dalam situ hilang. Bersih habis. Saya pun kumpul juga saman. Sampai dia potong hak sakan-sakan tu kita bayar lah kan. Baik. Nak cerita ni. Bila mahkamah keluar keputusan atau pusaka, Abu dapat 7. Anak 6 dengan 3. Saya nak tanya. Nama ayah kita dalam geran tanah tukar. Kita bayar saman JPJ. Tu saman tak ada dah. Wih, tak ada dah. Tidak. Telefon kita, orang kata apa kenapa sebab tak bayar. Bayar, tengok-tengok. Boleh guna lah. Baik. Susah mahkamah keluar. Pusaka bagi 28. Waris dia ada 5 orang. Saya nak tanya. Nama si mati, Siti Zakiah dalam geran tu ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi. Maknanya faraid belum selesai. Tapi keputusan keluar ada. Faraid tak selesai lagi. Nampak macam mana? Kena cari orang suruh dia ukok tanah. Kena bincang adik-beradik, nak kerat ke nak potong. Adakah tanah ayah ada 8 tempat, setiap tanah 8 nama? Ke satu tanah 2 nama? Ke satu tanah 2 nama? Ke 1 nama? Kena bincang adik-beradik ni, bincang. Nak kerat ke, tahu kerat? Nak kerat ke nak potong? Kalau potong, jadi panjang. Kalau kerat, jadi pendek. Potong banyak kali jadi apa? Boleh tanam ubi kayu. Lah nak kena kerat. Kena panggil orang ramai. Lah panggil orang ramai, dia main ukur. Dia ukur. Nak je mana? Bila ukur, tolonglah ada tolak ansur. Kalau tak mau tolak ansur, duk bergaduh, apa akan berlaku? Kesian tak? Ayah kita kadang-kadang ada tak? Dia suruh kita buat rumah. Tapi nama tak tukar. Ada tak? Kita buat rumah kadang-kadang terlajak. Masuk tanah orang lain. Bila keluar keputusan, Allah, rumah aku sekerat masuk tanah abang. Abang kata, angkat rumah hang. Aku tak mau. Punca dia sebab apa? Tak mau nak bincang. Bincang adik-beradik, abang kat mereka. Ni dapak ni, ukok kot tu, ukok kot ni. Biar tanah kita dapat, rumah kita dapat. Jangan dapat tanah, rumah tak dapat. Jangan dapat rumah, tanah tak dapat. Nak ukur tanah, jangan 5 orang, cari 5 orang ukur. Ini tak cerdik. 5 orang panggil ukur, kena bayar teruk tak? Bayar teruk. Panggil seorang saja, suruh ukur. Kita semua bagi pendapat. Han nak tanah depan, tanah belakang. Saya masa nak ukur tanah, dia tanya, Ustaz, ya. Ustaz belum bagi pendapat tengok. Nak tanah depan ke tanah belakang? Hak mana pun boleh bincang. Sebenarnya apa dia? Sebenarnya tak boleh bincang. Faham tak ni?
Tanah depan boleh, belakang boleh. Bagi pendapat. Saya pun reti juga nak cakap cerita ni macam ni. Tanah pusaka ayah saya ni, bila saya tengok, ada dekat dengan jalan raya. Ada lepas pada ban. Ni saya nak tanya. Tanah sebenarnya semua kena ukur lain. Kalau kita pakai undi, teruk. Sebab apa? Bila undi, ikut nasib. Barangkali kami dapat tanah rumah kamu atas tanah kami. Lah kamu nak macam mana? Nak undi. Kalau undi, kita tak tahu nasib. Mungkin tanah dapat dekat abang saya, rumah kamu. Rumah kena angkat. Lah ni nak macam mana? Nak undi ke tak? Kalau macam tu nampak kaya, kita boleh bincang kot. Baik, kalau bincang, tanah dekat dengan jalan dapat kat kamu. Takkan tanah kat ban tu, kami nak ambil hak ujung tu. Jadi lah kita kena win-win menang-menang. Baik, tanah tepi jalan ambil kat kamu. Belakang bagi kat abang saya. Tanah lepas pada ban, tanah saya luas, saya nak kat saya, hak belakang ambil kat kamu. Takkan kamu menang dua kali. Okey. Faraid yang mahkamah selesai. Ukur dah selesai. Nama tak tukar lagi. Maka orang yang ukur tanah, dia pergi pejabat tanah. Dia buat sijil geran sampai siap dapat nama saya. Dan orang ukur tanah, mereka tak boleh tanam ketir batu. Ketir batu ni bukan bidang kuasa juru ukur. Mereka hanya boleh tanam batang pip dengan besi. Batang pip ayak, hak keras tu. Keras. Dia pacak, kemudian dia buh besi. Hak tak ada lubang di dalam. Kalau kita sepak yang tu keluar ibu jari. Benda itu, kalau tersembunyi pun, mereka teropong, mereka cari, jumpa. Masa itulah bila cari, pijak-pijak, kaki terpeluih tau, kaki terpeluih. Mereka kata apa? Tani ni ada batu sebenarnya ni. Batu tu lari pergi mana? Faham tak? Adik-beradik lah cangkir dia ronggang kita tak lain. Nampak tak? Itu benda tu. Jadi bila dah faraid dah siap keputusan mahkamah, panggil orang suruh ukur, beda-beda, bayar seorang RM200 lah. Nampak kerjasama bagus. Siap semua. Kemudian nak buat macam mana? Pergi jabat tanah. Mereka buat package. Saya tanya, hak ukur ni mahal tak? Allah Ustaz, tanya hak tu ke? Mereka letak dalam kereta macam helang tu. Kereta Ford letak. Penuh barang. Ustaz, teropong tu RM60,000. Hak tu murah sikit, RM45,000. Ya Allah. Komputer ni dia cari dia punya koordinat semua sampai keluar siap. Memang tak boleh tipu. Dia jengui habis. Ni nak abang, tang lori ni duk, bawah tu ada batu. Nak korek ke tak korek? Kalau nak korek, jumpa. Tak korek, kena percaya kat kami. Percaya? Cari sampai dapat. Seronok tak lepas dapat geran tanah nama kita? Seronok tak? Kita boleh mati ke? Boleh mati dah lah, tanah nama saya dah. Semua tanah dah ada nama. Maka bila dah ada nama, siapa yang nak pakai duit, dia jual lah kepada waris dia. Jual kepada adik-beradik dia, bagus tak? Nak tanya, tanah jual ke orang kelok ke jual ke adik-beradik? Kan jual ke orang? Jual ke orang dapat harga tinggi, jual ke adik-beradik harga murah. Jawapan dia, jual kat adik-beradik. Kamu jual ke orang harga tinggi, kamu tengok apa nak jadi. Mungkin kamu bergaduh dengan dia satu hari. Jual kat adik-beradik, ada belah ihsan. Korang boleh makan buah tak? Saya dapat tanah belah. Dusun langsung tak dapat. Tapi sampai lah boleh makan durian. Boleh makan durian. Adik dapat dusun, dia bagi kat saya. Saya makan. Kan, tapi saya tak pergi kutip. Macam tu. Baik, apabila dah ada keputusan faraid, nampak ada H. H tu, bila ada perbincangan. Sebahagian nak faraid, sebahagian nak sama rata. Bincanglah.
Yang nak faraid dapat 14,000 suami. Anak dia 12,000. Okey, yang laki-laki tu kamil sampai bawah, depa nak sama rata. Bagi sama rata. Bila bagi sama rata, jangan duk kutuk belakang. Faham tak kutuk belakang? Kami sama rata, dia boleh nak faraid. Kira. Tapi kat aku nak hak aku. Faham tak? Gitu. Jadi, I pula bincang-bincang, ayah nak faraid. Anak-anak nak sama rata. Jalan. Yang J punya bagus. Ayah kata sama rata belakang lah. Faham tak? Dan si ayah pula kadang-kadang dia kata, aku tak mau boleh tak? Ambil gambar semua. Silakan. Dan ayah boleh pilih nak bagi kat siapa pun. Boleh pilih. Kat siapa pun tak apa. Kalau boleh, bahagi sama rata atau ikut baik. Clear lah macam tu. Ada clear ke tak clear? Jangan duk bergaduh. Sama rata, besar kemungkinan ada orang tak puas hati. Bila yang berdosa, kakak yang sulung, dia tak puas hati dengan hak yang bawah-bawah. Kadang, kakak sulung, dia nak sama rata. Adik dia nak faraid. Dia marah. Aku nak sama rata. Adik dia kata, faraid. Ikutlah. Faraid tak berdosa walaupun terpaksa. Sama rata, kadang berdosa kalau laki-laki kena tekan. Kadang-kadang tak kena tekan. Laki-laki tak tahu dia dapat berapa kalau faraid. Ini tak berdosa, tapi tak dapat pahala. Yang dapat pahala, kira dulu, jelas depan mata, baru kita bagi sama rata. Yang tu sama rata, yang dapat pahala. Bahkan tak mau sama sekali pun tak apa. Contoh, kadang-kadang ayah mati, abang adik kakak ramai. Okey, saya nak tanya sikit. Gamak ada kita yang kaya nak ambil tanah pusaka? Gamak ada? Contoh paling senang lah. Balik atau kira pusaka, Belfire lah, Alphard berapa? 300,000 lah. Nak lagi dahsyat lagi tu. Naik Bugatti apa semua tahu. Pernah tengok tak Bugatti? Saya pernah jumpa bukan Bugatti, Bentley dekat Gopeng. Allah. WLC 6. Saya tanya driver dia, Cina lawa. Berapa cc? Dia kata 12,000 cc. Astaghfirullahalazim. Saya pergi tengok road tax, RM15,439. Saya masuk pasar raya tu nak makan cokotiong semua sajalah sembang dengan orang hak mega handphone. Road tax mahal. Dia kata itu baru 6 bulan tu encik. 6 bulan 15,000 lebih. Kalau setahun 31,000. Kalau kita balik naik kereta tu, gamak tak? Nak faraid. Kakak kita, anak ramai. Suami mati. Kita ni anak seorang. Sangat kaya. Jawapan dia, bagi kat kakak lah. Tuan, tanah bahagian saya, ambil kakak. Saya nak tanya, anak menakan rasa apa? Ada pak menakan jenis macam ni. Ya Allah, pak menakan bagus. Keluar mahkamah, bawa anak menakan. Nak buat apa? Jom kita pergi kedai Pro 2. Tahu Pro 2? Beli maybe sebiji. Tapi kena tunggu 4 bulan. Nanti itulah jasa Pak Long untuk ampa-ampa anak-anak menakan Pak Long. Lepas ni, dah beritahu. Nak ngaji, tak ada duit, hello Pak Long. Allah, saya nak tanya. Gembira tak ada pak menakan macam tu? Gembira. Yang tak syok pada kakak duduk rumah ayah. Ayah mati, rumah kena jual. Kakak melilau, tak ada rumah. Yang tu tak mau dengar. Clear nah? Tak ada soalan apa dah kot nah? Okey, sebelum saya cakap panjang, saya dah mati. Saya tak boleh terus mengajak malam yang macam ni. Sebab saya terpaksa kosongkan Isnin malam Selasa. Kerja jabat banyak.
Dan saya terpaksa tukar lagi sekali dengan Ustaz Naim. Dan saya baru tahu di sini ada seorang nama Sa'idin. Betul tak? Saya baru tahu Naim ni anak kawan tu. Ya Rabbi, Naim Sa'idin. Dan saya kenal Sa'idin ni ada adik nama Zulkifli Zakaria. Zakaria ni kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan tu dua beradik dengan isteri Ustaz Nasir Awang. Baru tahu lah. Jadi insya-Allah bulan 8 nanti saya kembali ke jadual yang asal. Hari tu ni. Ni bukan orang kata apa gila-gila talak ni dah. Hari tu saya duk sebut saya nak ubah jadual sikit sebab nak isi kuliah maghrib di surau Jumaat di taman saya. Jadi nampak gaya nak kena ubah balik. Jadi insyaAllah hari bulan depan saya main bulan 8 minggu kedua hari Rabu. Rabu kedua Ustaz Naim ambil balik yang dia punya lah. Boleh faham ke no? Boleh faham tak? Boleh faham. Betul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.